Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Malam ni kita berkeudara pada 9.30. Masya Allah. Saya terlupa nak iklankan 9.30 malam ni. Masya Allah. Saya terlupa. Saya baru habis mesyuarat saja. Jadi insyaAllah kita boleh hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh hadir dalam majlis. Masya Allah. Dan kita berada malam ini ialah pada bab, iaitu dalam bab masih lagi dengan kita berada dalam bab kelebihan fadil, kelebihan solat. Kita berada masih lagi dalam kelebihan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. Mana kita ni, 330 atau 331? Tuan-tuan, di mana kita berhenti semalam? 330 atau 331? Sudah masyhudah tu kita telah beritahu, iaitu kita berada di muka surat 331. Hadis yang ke-300, 636 kurungan 13. Sebahagian sahabat mentarjihkan solat wusta adalah solat zuhur. Ada di kalangan sahabat yang mengutamakan bahawa solat wusta itu adalah solat zuhur. Sekarang kita berada di perbahasan solat wusta, iaitu solat yang paling afdal. Dan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Sabit wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala as-salatul wusta salatul zuhri. Rawahu Malik an Zaidin wa Tirmidzi anhuma ta'liqan. Sayyidina Zaid bin Sabit dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, salat wusta adalah salat zuhur. Hadis ini riwayat Imam Malik, daripada Zaid, dan Imam Tirmidzi daripada kedua-duanya secara ta'liq. Illah itu ialah reason. Kenapa? Sebahagian sahabat berpendapat sedemikian, iaitu solat zuhur ditunaikan di tengah hari, walaupun sebelumnya terdapat satu solat subuh dan selepasnya 3 solat yang lain. Sebab tu solat wusta tu di solat tengah. Jadi patutnya dua-dua dia di tengah. Kalau kita tengok, tapi sahabat masih juga memilih solat zuhur ditunaikan di tengah hari, walaupun sebelumnya terdapat satu solat subuh, dah bermula hari baru, dan 3 selepas itu solat yang lain. Itu atas dasar mereka lah. Mereka memilih solat wusta. Mungkin solat itu dikerjakan pada musim yang panas, waktu panas. Solat wusta ialah solat zuhur. Ini jawapan dia. Solat wusta itu kenapa dikatakan solat zuhur. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, hadis yang 3637. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يقم يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وأبو داود. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami orang muhajirin pada solat zuhur dan tiada solat yang lebih sukar bagi para sahabat daripada solat zuhur. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap. Maksudnya pelihara ni, kerjakanlah. Pelihara, memelihara maksudnya
menunaikan mengerjakannya dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Segala solat fardu, khasnya solat wusta. Ayat Baqarah ayat 238. Beliau berkata, sesungguhnya sebelumnya terdapat 2 solat dan selepasnya juga terdapat 2 solat. Penerangan. Nabi SAW solat zuhur ketika panas terik. Solat ini ialah paling susah dikerjakan oleh sahabat pada musim panas. Pada musim sejuk, solat yang paling susah ialah solat subuh kerana kesejukannya yang bersangatan. Maka iktibar susah itu mengikut musim. Jadi solat wusta ni, dia akan menjadi terbaik. Dia akan dikira sebagai solat wusta. Solat zuhur dikira sebagai solat wusta sebab musim panas. Kan dia berubah musim. Musim panas, waktu yang paling susah nak tunai solat bermujahadah dalam menunaikan solat ialah waktu solat zuhur. Waktu solat zuhur. Tapi kalau musim sejuk, maka solat wusta tadi berubah pula kepada waktu subuh. Kalau kita tengok dari segi musim. Kalau kita tengok dari sudut pekerjaan pula, pada solat yang wusta tadi ialah solat asar. Sebab waktu orang sibuk bekerja dan nak meninggalkan pekerjaan itu merupakan perkara yang amat berat. Maka dikira juga solat wusta itu. Maka dia tengok sudut-sudut yang berbeza, dalil-dalil daripada perbezaan. Yang ditarjihkan oleh, iaitu yang diutamakan oleh mana-mana mazahib. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berpendapat solat wusta ialah solat zuhur berdasarkan ijtihad beliau. Maknanya pendapat beliau, ijtihad dalam mengeluarkan ijtihad daripada hujah-hujah dan dalil-dalil yang beliau dapati. Maka ia tidak bercanggah nas daripada Nabi. Mengikut beliau, solat subuh dan solat isyak dikira solat malam. Solat asar dan solat maghrib dikira solat siang. Maka zuhur ialah solat pertengahannya. Sebab solat wusta ni solat tengah-tengah. Dia kata kita kira subuh tu kira malam lagi, gelap lagi. Jadi tak menjadi masalah. Itu adalah tarjih sahabat mengikut ijtihad beliau. Solat wusta, ini pendapat mengatakan solat wusta itu solat subuh. Solat wusta itu adalah solat subuh. Wa an Malik, hadis yang 638/15. Wa an Malikin radhiyallahu anhu balaghahu anna Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaqulani as-salatul wusta salatus subuh, rawahu fi Muwatta. Hazrat Imam Malik rahmatullahi alaih berkata bahawa telah sampai kepadanya bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, solat wusta ialah solat subuh. Hadis riwayat dalam kitab Muwatta. Para Imam Malik, pendapat Imam Malik, solat wusta ialah solat subuh berdasarkan ijtihad Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Di dalam kitab Muwatta beliau. Muwatta bermaksud menguatkan sesuatu perkara dan mentasydidkannya, memberi satu benda yang kuat. Ada sedikit perbahasan pada riwayat rawahu fil Muwatta. Sepatutnya ialah an Ali wa ibn Abbas ila akhirih. Hadis macam tu, rawahu Malik fi Muwatta, rawahu Malik fil Muwatta balaghan. Maksudnya fil Muwatta dia tersambung macam tu, banyak kan. Rawahu Tirmizi wa ibn Abbas wa ibn Umar ta'liqan. Itu perbahasan yang menyatakan solat-solat yang mengatakan solat wusta itu solat subuh. Dua perkara yang bertentangan antara satu sama lain. Ada dua perkara yang bertentangan dengan satu sama lain. Wa an Salman radhiyallahu anhu, hadis ke-640. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ghada ila salati subhi ghada bi ra'yatil iman. Wa man ghada ila suqi ghada bi ra'yatil iblis, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang berpagi-pagi menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh, maka dia telah berpagi-pagi dengan memegang bendera iman. Barang siapa yang berpagi-pagi menuju ke pasar, maka dia berpagi-pagi dengan memegang bendera iblis. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bazar ialah tempat, markas ni tempat berkumpulnya segala kebatilan. Masjid ialah tempat atau markas segala amalan-amalan baik. Semua orang ada hubung kaitnya dengan bazar. Ada orang, semua kita tak lepas daripada bazar. Okey, petani akan menghantar barang pertaniannya di bazar. Pekerja akan ke bazar. Pedagang berdagang di bazar dan sebagainya. Jadi, kita tak dapat terlepas. Tapi, bila seorang itu membaca doa masuk pasar, seperti mana yang disebutkan di bawah ini, maka dia telah diberi 2 juta ganjaran kebaikan. Doa masuk pasar. Jadi tak dapat tidak, walaupun cuma berpagi-pagi itu kita ke masjid dahululah sebelum ke kedai, sebelum ke bazar, sebelum ke toko. Kalau Indonesia kita panggil toko. Jadi maka selepas berpagi-pagi kita ke masjid, lepas tu kita ke bazar. Tak dapat tidak, kita orang akan pasti ke bazar ataupun ke tempat-tempat belian lah. Maka masa untuk ke sana, dan ada baca doa khusus, bacaan doa khusus yang diberitahu macam mana untuk memasuki pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalul yawm wal layl libni sinin. Ganjaran yang sebanyak ini tidak didapati apabila seorang itu masuk ke masjid. Ini kerana bazar semua perkara mengajak kepadanya. Maka untuk mengingati Allah itu susah. Banyak orang ni beli aku, barang ni beli aku, semua dok kata. Tetapi seorang itu masih lagi berusaha untuk mengingat Allah dalam keadaan dan suasana yang lalai dan mengajak kepada makhluk, maka ganjarannya besar. Sedangkan masjid sememangnya adalah tempat untuk melakukan amalan. Sebab itu ganjaran nak masuk doa, nak masuk pasar ni, ganjaran dia besar. Kadang-kadang kita terlupa nak baca doa ni. Jadi sebab itulah doa-doa dibaca mengikut mauqifnya, tempat-tempat yang sesuai, yang telah disusun. Sama ada doa itu daripada doa-doa Nabi SAW ataupun doa-doa yang telah disyorkan oleh ulama' dengan makna-maknanya yang sesuai dan makna-maknanya yang baik. Supaya apa? Supaya kita mendapat kesejahteraan. Di zaman Nabi segala amal dilakukan di dalam masjid. Fatwanya mengaji Al-Quran dan mengajar ilmu dibuat semuanya di dalam masjid. Oleh itu kerja dakwah untuk mengembalikan semua manusia ke dalam masjid. Sebab itu dalam dakwah kita asaskannya dan kita mengajak kepada masjid. Kita mengembalikan umat ini kepada masjid. Kita tonggakkannya pada masjid. Sebab makan, minum. Walaupun dalam zaman PKP kita kena makan dan minum, tapi di masjid. Maka di zaman ni pun, maka kita perlu mengadakan amalan-amalan, tapi mengikutlah SOP yang telah digariskan oleh pemimpin-pemimpin kita, jadi kerajaan, supaya kita mematuhinya. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut pengislahan lah, oleh kerana amalan kita ni yang begitu buruk, amalan kita ni yang begitu jauh daripada Allah, sehingga masjid pun tak suka kat kita. Kenapa kita tak boleh masuk masjid? Kalau kita tengok secara pengislahan lah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita mencari kelemahan kita, untuk kita merasa diri kita rendah, untuk menunjukkan kita kembali bertaubat kepada Allah. Jadi kita tak tengok kenapa orang larang tak boleh masuk masjid. Sebenarnya kita tak boleh masuk masjid kalau satu sudut pandangan lah. Bagi saya, masjid tak suka kat kita. Masjid apa? Masjid tak suka kat kita. Sebab tu kita tak boleh masuk masjid. Mungkin
kita tidak dapat menjaga adab-adab masjid. Sebab itu peradaban itu sangat tinggi. Peradaban itu sangat tinggi. Jadi sebab itu untuk kita menghasilkan sesuatu, perlu kita menjaga adab yang penting. Menjaga adab. Masjid perlu ada adabnya. Pembelajaran ilmu perlu ada adabnya. Selalu kita meraihkan. Kalau kita mengutamakan dan meraihkan adab-adab ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu adab ini dibelajar. Mula-mula kita belajar adab dulu, baru kita belajar ilmu. Dulu pada peringkat awal, anak-anak diajar adab dahulu. Anak-anak diajar adab, barulah masuk ke madrasah dengan penuh peradaban. Ini beradab penting. Sebab itu atas salah satu tujuan pembacaan hadis ini ialah saya nak mengemukakan tuan-tuan kepada peradaban. Perlu kita lihat dari sudut peradaban. Dan apabila kita menjaga adab, maka insya-Allah banyak manfaat-manfaatnya yang kita perolehi. Terutama peradaban di dalam kita mempelajari ilmu. Dalam kita mempelajari ilmu ni, kita perlu sangat beradab. Khususnya pada guru-guru, itu kita perlu beradab. Cuma satu pesanan daripada saya. Jangan kita membandingkan di antara satu guru dengan satu guru. Dengan kita membandingkan satu guru dengan satu guru, mungkin kita akan nampak satu kelemahan pada guru tadi. Sedangkan ilmu itu diperolehi daripada guru. Jadi sebab itu kita tidak membandingkan antara ustaz dengan ustaz. Jadi kita jangan bandingkan, ustaz ni begini, ustaz ni begini. Tidak. Itu salah satu peradaban. Telah saya jelaskan dahulu, mungkin kalau kita melihat sesuatu yang kita rasa tak kena pada ustaz tu, maka kita alihkan pandangan. Jika kita melihat perkara tadi, maka kita tinggalkannya tanpa kita menghebohkan akan kesalahannya. Manusia, dia tidak dapat lari daripada kesilapan. Jagalah peradaban. Ad-dinu kulul adab. Agama itu keseluruhannya peradaban. Okey, kita masuk kepada bab yang baru dalam kitabus salat, iaitu babul azan. Kita masuk babul azan, bab yang seterusnya. Babul azan. Bab ini menerangkan tentang azan. Kalimah azan, perkataan azan daripada ba if'al, seperti mana asalnya azana, itu fi'il madhinya, past tense-nya. Yu'zinu, itu mudhari'-nya, present tense dan mustaqbalnya. Dan izanan wa azanan, dia dua, itu perkataan dasarnya izanan wa azanan. Makna dari segi bahasa, azan ni maksudnya i'lankan. Allah SWT berfirman, wa azinun minallah wa azanun minallah wa azanun minallahi wa rasulih. Dan inilah pengistiharan daripada Allah dan Rasulnya, surah At-Taubah. Fa azzana muazzinun, dan berserulah penyeru, yakni malaikat. Azan ni kita seru ataupun kita membuat pengistiharan. Dari segi syarak pula, ialah i'lan dengan kalimah-kalimah yang tertentu. Kita mengiklan dengan kalimah-kalimah tertentu untuk memanggil seseorang itu kepada masjid, kepada solat. Peristiwa mendengar azan. Macam mana berlakunya pensyariatan azan daripada peristiwa mendengar azan. Nabi SAW mendengar Sayyidina Jibril melakukan azan di malam Mi'raj. Di malam Mi'raj, Nabi telah dibawa oleh Jibril alaihissalam daripada daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Dan di Masjid Aqsa itu berkumpulnya semua nabi-nabi, semua anbiya. Anbiya ni adalah perkataan plural pada perkataan nabi. Seluruh anbiya telah berhimpun di Masjidil Aqsa. Maka di situ
Sayyidina Jibril telah melaunkan azan dan Nabi SAW telah mengimami seluruh nabi-nabi, seluruh anbiya dengan sembahyang, mengimami sembahyang seluruh anbiya. Sebab itu baginda dikatakan Imamul Anbiya, imam kepada semua nabi-nabi, Sayyidul Mursalin, Sayyidul ketua, Sayyid ni ketua, Sayyidul Mursalin ialah ketua segala rasul dan imam kepada semua nabi-nabi. Oleh itu zuriat Nabi terlupa. Oleh itu zahirnya Nabi terlupa akan lafaz azan selepas itu. Nabi pernah dengar sekali, benda tu mungkin tidak diberi tawajuh tapi tak tahulah macam mana nak dijadikannya pensyariatan. Nabi dah mendengar tapi Nabi terlupa kalimah-kalimah azan. Pada tahun 1 atau 2 Hijrah timbul masalah, ialah untuk mengumpulkan orang ramai mendirikan solat. Semua sahabat berfikir bagaimana caranya, sedangkan pada masa itu sudah ada banyak cara untuk mengumpulkan orang ramai, seperti cara orang Yahudi dengan menggunakan trompet daripada tanduk. Trompet yang dibuat daripada tanduk panggil orang. Nasara dengan mengetuk kayu dan Majusi dengan nyalakan api. Namun para sahabat tidak bersetuju untuk menggunakan cara-cara tersebut kerana tidak ingin menyerupai mereka. Sepatutnya orang Islam menghindarkan diri daripada menyerupai perbuatan orang kafir. Justru itu, sahabat telah berfikir mengenai perkara itu. Pada suatu ketika, seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, kita panggil dia Sahibul Azan. Hanya satu-satunya riwayat azan daripada beliau, sahabat yang meriwayatkan hadis satu-satunya daripada riwayat hadis azan lah. Maknanya dia Sahib Abdullah bin Abdul Rabbi ni, dia meriwayatkan hadis azan. Begitu sekali berfikir sehingga bermimpi dalam tidurnya. Datang malaikat dan mengajarnya kalimah azan. Keesokan hari, beliau menceritakan mimpi itu kepada Nabi. Lalu baginda bersabda, Innaha la ru'ya haqqun. Sesungguhnya mimpi itu adalah hak, adalah benar, mesti benar. Lalu baginda menyuruh Sayyidina Abdullah bin Zaid berdiri bersama Sayyidina Bilal dan mentalkinkan azan itu kepadanya, iaitu kepada Bilal, kerana suaranya begitu lantang. Tak kala Sayyidina Umar mendengar azan yang dilaungkan oleh Sayyidina Bilal, beliau datang ke masjid berjumpa Nabi, lalu berkata, demi zat yang mengutus Tuan dengan hak sebagai Nabi, sesungguhnya daku telah bermimpi seperti mana yang telah dilaungkan. Jadi bila Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi datang kepada Nabi menceritakan tentang mimpinya tadi, maka Nabi kata, okey baik, sekarang kamu suruh Bilal berdiri dan kamu berdiri di sebelahnya dan beritahulah kalimah-kalimah azan yang kamu dengari daripada mimpi tadi. Maka dia pun ucap kepada Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal melaungkan azan. Setelah Sayyidina Bilal melaungkan azan, azan ini sampai ke telinga Sayyidina Umar. Pada azan ni sampai ke telinga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus datang ke masjid dan Sayyidina Umar berkata, inilah yang daku lihat dalam mimpiku. Begitu. Sayyidina Umar terus bermimpi perkara yang sama. Pada malam tersebut, 11 orang sahabat telah bermimpi perkara yang sama, iaitu malaikat datang mengajar azan kepada mereka. Maklumlah bahawa dengan keberkatan fikir, sesuatu masalah dapat diselesaikan. Begitu juga dalam dakwah, kita perlu berfikir secara mendalam untuk faedah diri dan umat. Selagi sahibul ibtila, sahibul mubtala, orang yang diuji, sahibul ibtila, satu orang tu dia diuji dengan sesuatu masalah. Selagi orang yang diuji itu dia tidak berfikir untuk menyelesaikan masalahnya, maka masalah tu tak dapat diselesaikan. Jadi sahibul ibtila tadi, orang yang menghadapi masalah tu lah, sebenarnya dia perlu berfikir, dia perlu tenang. Supaya apa? Dengan berfikir tadi, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan masalah. Apabila fitnah berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah
Nanti kita akan belajar hadis itu, iaitu Sayyidina Aisyah dia tak tahu apa pun tentang fitnah yang telah berlaku kepada beliau. Kepada beliau, Sayyidatuna Aisyah tak tahu pun, tak tahu menahu pun. Cuma dia rasa reaksi Nabi itu berlainan. Reaksi Nabi berlainan. Lain, Nabi lain. Dia kata, Nabi lain saja. Jadi dan dia tak tahu pun apa yang berlaku di luar. Fitnah yang telah berlaku di luar yang menuduh bahawa Aisyah tidak suci lagi. Satu malam, dua helai panjang dalam riwayat Bukhari. Satu malam dia keluar dengan Ummi Mistah. Ummi Mistah ni dia keluar untuk buang air. Jadi Ummi Mistah ni dia sedang Ummi Mistah ni dia sedang berfikir satu masalah. Apa dia fikir? Kenapa anak dia terlibat dalam fitnah Aisyah? Kenapa anaknya terlibat dalam fitnah Aisyah? Kenapa anak dia boleh terlibat dalam fitnah Aisyah? Jadi dia duduk fikir. Jadi apabila dia keluar waktu malam untuk qada hajat, maka kain dia yang dia pakai, tudung yang dia pakai tadi tersangkut pada pokok berduri. Bila tersangkut pada pokok berduri, maka bila dia tarik, dia rasa hampir nak jatuh. Bila tersangkut, dia kata, wailaka Mistah, binasa kamu Mistah, binasa kamu Mistah. Maka Aisyah kata, makcik kenapa doa macam itu ke anak makcik? Tak ada apa-apa saja je. Aku terfikir pada anak aku je. Jadi bila tersangkut kali kedua, dan itulah lafaz yang keluar daripada Ummu Mistah tadi, doa keburukan pada anaknya. Wailaka Mistah, binasa kamu Mistah. Dia kata, makcik kenapa sampai sekali terlupa? Okeylah, 2 kali pun doa macam tu ke anak, macam mana? Maka Aisyah kata, Ummu Mistah kata, oh Tuan Puteri, dia kata Tuan Puteri tak tahu apa masalah yang berbangkit sekarang. Barulah dia cerita semua masalah fitnah yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah tadi, Marwan, jadi berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Barulah Aisyah balik, barulah Aisyah nak tahu, barulah macam-macam berlaku kisah ringkas. Nanti kita akan cerita panjang lah. Cuma saya nak bagi tahu, sahibul ibtila, orang yang diuji dengan sesuatu masalah, selagi dia tidak berfikir, selagi dia tidak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, dengan dia tenung, dia berfikir, dia tenang berfikir, maknanya mencari jalan untuk dia berfikir. Selagi dia tak tahu, kalau kita menghadapi masalah, kita tak ada tindakan. Bila kita tak ada tindakan, macam mana kita nak selesai masalah tadi? Jadi tindakan itu dibuat setelah adanya fikir. Setelah adanya fikir. Bila ada fikir, Masya Allah, barulah Allah selesai. Barulah Aisyah minta kebenaran, nak balik ke rumah dia. Maka dia balik ke rumah, dia kena marah ke ayah dia, begini. Maka Aisyah pun menangis, berdoa kepada Allah SWT. Maka disitulah Allah Ta'ala telah turunkan daripada surah Nur, lebih kurang 8 atau 9 ayat yang membebaskan Aisyah daripada fitnah. Jadi sahibul ibtila, jadi sahabat sedang berfikir macam mana nak memanggil umat kepada sembahyang. Dulu biasanya lafaz digunakan ialah lafaz digunakan salatul jami'ah, salatul jemaah. Jadi khusus ni berfikir sama-sama, sehingga dalam tidur sambil berfikir untuk perkara yang baik. So Allah ilhamkan dalam mimpi kepada 11 orang sahabat. 11 orang sahabat bermimpi. Yang paling kuat fikir pada masa itu ialah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Dialah orang yang pertama sampai untuk memberitahu kepada Nabi. Barulah Nabi ingat balik yang mana Nabi pernah dengar azan di malam Isra' Mi'raj. Sewaktu itu Sayyidina Jibril telah melaungkan azan untuk Nabi. Ya, berfikir dan berdoa lah. Maksudnya berfikir, berusaha dan berdoa lah. Maknanya selagi kita tak berfikir, selagi kita tak berfikir untuk menyelesaikan masalah tadi, macam mana nak tenung, macam mana kita nak menyelesaikan
fikir itu dia sumber penyelesaian. Jadi kalau kita buat satu benda tanpa ada fikir, tanpa kita berfikir, so benda itu tak sempurna. Jadi kita kena fikir betul tenung, macam mana nak selesai. So Allah akan buka jalan dia. Sabar dulu, tunggu sekejap. Allah buka jalan dia. Betul bermusyawarah. Lepas tu kita fikir. Sebab tu musyawarah kita bagi cadangan. Kita fikir fikiran-fikiran yang baik. So terbuka. Jadi ada benda yang perlu kita tak perlu hebohkan. Untuk diri kita berfikir seorang. Macam mana nak selesaikan? Ada penyelesaian dia. InsyaAllah. Jadi maka berfikirnya 11 orang bermimpi. Tidak syak bahawa mimpi Nabi. Jadi perawi hadis ini ialah Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Beliau ialah sahabat yang tidak dikenali. Beliau hanya meriwayatkan hadis azan dan beberapa hadis yang lain sahaja, tetapi tidak dengan sebab berkat fikirnya yang mendalam menyebabkan Allah SWT menyelesaikan masalah ini. Tidak syak lagi bahawa mimpi Nabi adalah hujah. Takkanlah mimpi itu dijadikan syariat. Sebenarnya mimpi Nabi juga turut bermimpi di malam itu, dan malam yang sadar mimpi Nabi adalah hujah. Jadi bukan sahabat saja mimpi, bahawa Nabi pun bermimpi, dan mimpi Nabi adalah hujah, iaitu dijadikan dalil. Jawapan pertama ialah bukankah. Jadi bagaimana tengok bahawa menjadi persoalan bahawa mimpi sahabat bukanlah hujah. Jadi bagaimana azan yang disyariatkan dalam Islam berasaskan kepada mimpi sahabat? Jawapan pertama ialah Nabi telah menerima mimpi bahawa sahabat tersebut, dan Nabi telah berijtihad. Nabi menerima mimpi sahabat tu dan Nabi berijtihad, dan Allah SWT menerima ijtihad Nabi dan mengekalkannya. Dalam Al-Quran pun Allah SWT menyebut mengenai azan. Iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Surah Jumaat ayat 34. Jawapan kedua ialah Allah mewahyukan kepada Nabi untuk berbuat demikian. Apabila mendengar azan tersebut, baginda teringat azan Sayyidina Jibril alaihissalam pada malam Mi'raj, lalu baginda menghukumkan azan itu disyariatkan. Jadi sebab itu azan ni dia bukan syariat khas untuk pagi sembahyang saja. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh dibuat dengan azan. Imam Daud Zahiri berpendapat bahawa azan adalah syarat dalam solat. Kalau tak buat, tak sah. Tanpa azan, solat tak sah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat azan adalah sunnat muakkadah. Imam Ahmad berpendapat azan adalah fardu kifayah, manakala Imam Daud Zahiri berpendapat ia adalah fardu ain. Azan ialah syiar Islam. Azan ni apa dia? Syiar Islam. Apabila mana-mana tempat meninggalkan azan, maka pihak berkuasa boleh memaksa orang kampung tersebut supaya melaungkan azan. Jika kampung tersebut tetap berdegil, maka pihak berkuasa boleh mengenakan hukuman ke atas mereka. Apabila kita mendengar azan di mana-mana tempat, maka dapat diketahui bahawa ada mungkin orang Islam atau terdapat orang Islam di sana. Azan ialah dakwah tammah. Azan juga dakwah tammah. Asal azan di luar masjid. Azan ni diberi di luar masjid. Oleh itu dakwah Islamiah dilaksanakan di luar masjid. Ajak orang ke masjid. Dalam masjid, ajak orang duduk dalam masjid. Kita panggil orang, dakwah ni kita ajak orang daripada luar masuk ke masjid. Dan bila sampai ke masjid, maka kita lakukan taklim, kita baca hadis-hadis Nabi, kita bagi bayan penerangan dan sebagainya. Jadi kumpulkan orang kepada masjid. Yang di luar dimasukkan masjid. Medan dakwah di luar masjid. Dakwah ni di luar masjid, nak ajak orang masuk masjid. Tetapi tidak dilarang berdakwah di dalam masjid. Bahkan jika orang kafir datang ke masjid, kita boleh mendakwahnya di dalam masjid. Bahkan orang kafir pun boleh kita dakwah dalam masjid. Berapakah kalimah azan?
Jadi azan ni, iaitu sebab itu disyariatkan apabila dia bukan hanya untuk memanggil waktu sembahyang saja. Apabila anak dilahirkan, maka diazan di telinga kanan, diikamat di telinga kiri. Azan yang sampai kepada bayi tadi, azan ini ulama mengatakan menyelamatkan anak itu daripada murtad. Sebab kalimah azan tu memang kalimah hebat. Jadi mazhab Imam cuma berapa bilangan kalimah azan ni, berapa banyak bilangan. Sebab dalam riwayat-riwayat berbagai-bagai riwayat dalam kalimah azan. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpendapat 19 kalimah azan. Ada 19. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka di situ 4 kali. Lepas tu tarjih, asyhadu an la ilaha illallah, membaca secara perlahan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita panggil dia tarjih syahadatain, kedua-dua, dan sebelum melaungkan kedua-duanya dengan kuat, setiap satu sebanyak 2 kali. Berapa? 4. Patut asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah 2 kali, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah 4 kali. Patut 4 laungan kuat. Jadi 8 campur dengan 4 Allahu akbar 12. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah 16. Hayya 'alal falah 12, 14. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 16. Allahu akbar, Allahu akbar 18. La ilaha illallah, la ilaha illallah 19. Itu lafaz azan. Mazhab Maliki menyatakan 17 kalimah, iaitu sama seperti mazhab Syafi'i, adanya tarjih, perkataan perlahan sebelum dilaungkan syahadatain tu kuat, disebut 2 kali, 2 kali sebut juga. Cuma jadi 17 tu macam mana? Sebab tu cuma pada kalimah Allahu akbar, Allahu akbar pada permulaan azan hanya 2 kali, bukannya 4 kali. Sebab itu dia jadi 17 kalimah azan. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan 15 kali sahaja. Kalimah azan tidak ada tarjih, iaitu 4 tarjih itu tak ada. Dalil mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki iaitu mengenai tarjih diambil daripada azan Sayyidina Abu Mahzurah. Nabi ajar azan kepada Sayyidina Abu Mahzurah suruh ajar. Dalam riwayat ini Nabi menerangkan dengan menggunakan lafaz summa ta'uda fataqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia kata ta'ud, ulang perkataan ni 2 kali, syahadatan ni. Dalil mazhab Imam Abu Hanifah diambil daripada azan Sayyidina Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, kedua muazzin kedua masjid Nabi, iaitu 15 kali kalimah. 15 kali kalimah. Dia tak ada tarjih yang 4 tadi. Begitu. Itu kalimah azan. Lepas tu nanti kita akan bagi tahu kalimah iqamat pula. Okey. Sahabat berbincang bagaimana hadis pertama dalam fasal pertama, hadis 641-1, iaitu Kitabul Babul Azan dalam Kitabul Salat. Sahabat berbincang bagaimana untuk mengumpul umat kepada salat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala zakarun nara wan naqusa wa zakarul yahuda wan nasara فأمر بلال أن يشفع آذانا وأن يوتر إقامة. قال الإسماعيل ذكرته لأيوب قال إلا الإقامة. متفق عليه. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sahabat-sahabat sedang memperkatakan tentang api dan lonceng. Tentang api dan lonceng untuk memanggil orang kepada sembahyang.
dan mereka menyebut tentang Yahudi dan Nasara. Lalu Sayyidina Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadrat Ismail rahmatullah alaih berkata, aku memberitahunya kepada Hadrat Ayub, lalu dia berkata, melainkan kalimah iqamah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Okey. Hadis ini terlalu ringkas. Hadis yang pertama yang dibawa oleh pengarang ini terlalu ringkas. Sahabat berikhtiar sepenuhnya supaya tidak menggunakan cara Majusi, iaitu cara menggunakan api, cara Nasrani dengan menggunakan loceng, dan cara Yahudi dengan menggunakan qaran, yakni trompet, daripada tanduk, kerana tidak mahu menyerupai mereka. Dia kata, dah bincang dah, kita panggil macam ni lah, macam panggil macam mana orang-orang Yahudi panggil, Nasara panggil, kaum Majusi panggil. Semua kalimah azan diulang 2 kali, melainkan kalimah yang terakhir, la ilaha illallah. Jadi berapakah kalimah iqamat? Nanti kita dah beritahu dah kalimah azan tu berapa dan berapakah kalimah iqamat. Mazhab Hanafi berpendapat kalimah iqamat mempunyai 10 kalimah saja. Mazhab Maliki kata 10 je kalimah iqamat. Semua kalimah diucap sekali. Allahu Akbar diulang 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Dalil ialah kalimah iqamah ialah witir. Allahu Akbar disepakati semua ulama dengan diulang 2 kali. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa? 11 kali. Berapa? 10 kali. 10 kalimah saja. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 10 kali. 10 kali. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat iqamat sebanyak 11 kali. Cuma seperti mazhab Maliki, cuma qad qamatis salah diulang 2 kali. Qad qamatis salah dalam mazhab Maliki sekali je. Qad qamatis salah sekali. Kita qad qamatis salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah tu. Kalau nak sambung, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ada orang sambung qad qamatis salah, ti qad qa, salah, ti tak jadi. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kalau kita nak bukti qad qamatis salah, ataupun kita baca qad qamatis salatu, qad qamatis salah, bukan qad qamatis salati, qad qamatis salah. Tak kena. Di segi Arab dia salah, di segi Arab dia tak kena. Itu kalimah. Kalimah azan ialah dalam bentuk itar, iaitu berpisah-pisah, maknanya panjang-panjang. Dan kalimah iqamat ialah bersambung-sambung, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kalimah azan tu dia isar, dia ada panjang sikit. Kalau kalimah iqamat, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah. So dia rentak sikit, dia agak cepat sedikit. Hadrat Ismail perawi berkata, aku telah menyebut perkara ini kepada Hadrat Ayub, lalu beliau menjawab, illa iqamah, dengan iaitu melainkan lafaz qad qamatis salah, ia diulang 2 kali. Mazhab Maliki menjawab bahawa kenyataan itu adalah mudraj, tambahan daripada perawi, sebab itu dia kata 10 sahaja. Okey, azan ni dia ada cara azan. Dia tak boleh berlagu. Azan ni berlagu. Kita tengok ada satu azan yang Cina terbaru sekarang.
Oh sedap dia azan, tapi dia tak berlagu. Dia tak ada, jangan rentak lagu. Kan kita katakan hayya 'alas salah. Dia senapas. Hayya 'alas salah. Dia tak rentak tau. Kalau kita kata hayya 'alas salah, itu dia berentak, itu berlagu dah. Itu dah lagu dah, bukan azan lagi. Selalu ustaz kita panggil, kau azan, kau berlagu ke kau azan tadi? Kau menyanyi ke kau azan? Dia senafas saja. Hayya 'alas salah. Habis nafas tak, dia jangan berentak. Hayya 'alas salah. Tu dia rentak, tu berlagu, dia panggil menyanyi. So azan pun dia ada juga, kena belajar cara dia juga. Dia jangan ada rentak nyanyian. Dia dia dah jadi dia bernada tu. Dia tak hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Suara tak sedap. Hayya 'alal falah. Habis suara, habis lah. Dia tak ada rentak. Hayya 'alas salah. Dia boleh panjang. Itu tak boleh. Dia senafas. Dia tak boleh rentakkan azan tadi. Azan tak boleh rentakkan. So azan sunnah lah tu. Jadi bukan berlagu. Ustaz-ustaz kita kalau budak-budak panggil berlagu, kau azan ke kau berlagu tu? Khususnya ada Tanwir rahmatullah alaih lagi marah bila buat azan ni. Kalau orang berlagu, dia marah betul. So dia tak boleh berlagu, dia kena senafas. Hayya 'alas salah. Kalau panjang tak apa, dia tak boleh habis nafas. Tak boleh kita kan kalau nak habis hayya 'alas salah. So dia panjang berlagu, tak boleh. Begitu. Ini azan-azan lah, azannya tu. Azan, ni azan hadis yang 642/2 yang kita panggil dia azan Abu Mahzurah. Ni azan yang ditarjihkan dalam mazhab Imam Syafi'i. An Abi Mahzurah radhiyallahu anhu qala alqa alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'zina huwa bi nafsihi qala qul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa ta'uda fataqulu ashhadu an la ilaha. Ini slow dulu, mula-mula perlahan dulu. Lepas tu baru dengar ashhadu, lepas tu baru kuat. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sayyidina Abu Mahzurah berkata, Rasulullah sendiri mengajar aku azan. Baginda bersabda kepadaku, katakan kalimah-kalimah azan tadi dan mengulanginya dan mentarjikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Penerangan, baginda sendiri telah mengajar kalimah azan kepada Sayyidina Abu Mahzurah semasa berada di Mekah. Nabi juga mengajar tarjik kepada beliau. Jumlah kalimah azan yang diajar kepada beliau adalah sebanyak 19 kalimah. Dalil mazhab Syafi'i diambil daripada azan Mahzurah, Abu Mahzurah. Hayya 'alas salah, maksudnya marilah salah, tinggalkanlah seluruh makhluk menuju kepada Allah. Kemudian hayya 'alal falah, itulah kejayaan yang sebenar. Pasal kedua iaitu hadis 643, kaifiat azan dan iqamah. Macam mana cara kaifiat azan dan iqamah. Wa an ibn Umar, an dalil Abu Hanifah punya azan. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma kana azanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratan, dua kali. Wal iqamah marrataini, wal iqamah marratan.
ghaira annahu kana yaqulu qad qamatis salatu qad qamatis salah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wad Darimi. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, azan pada zaman Rasulullah adalah dengan disebut dua kali setiapnya, dan iqamah sekali, melainkan kalimah qad qamatis salah tu qad qamatis salah dua kali juga di dalam kalimah iqamat. Seluruh ulama berittifaq bahawa azan diulang dua kali, melainkan kalimah Allahu Akbar pada permulaan azan diulang sebanyak 4 kali, dan akhirnya sekali sahaja pada kalimah La ilaha illallah. Melainkan mazhab Maliki berpendapat bahawa Allahu Akbar di permulaan azan bukan 4 tetapi 2 kali. Setiap mazhab mempunyai dalil masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan mazhab 4 ini supaya semua hadis Nabi SAW dapat dihidupkan di atas muka bumi. Jika satu mazhab saja yang kekal diamalkan, sebagaimana contoh mazhab Hanafi sahaja, maka hanya riwayat mereka sahaja diamalkan di seluruh pelosok dunia. Ini adalah tanda rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Sebab tu Allah SWT nak hidupkan kembali amalan-amalan Nabi SAW. Hadis yang 644-4. Wa an Abi Mahzura radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu al-azana 19 kalimatan wa iqamata 17 kalimatan. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Darimi wa Ibnu Majah. Sayyidina Abu Mahzurah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarnya azan 19 kalimah dan iqamat 17 kalimah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Darimi dan Imam Ibnu Majah. Jadi dalam fasal kedua ada juga riwayat selain Bukhari dan Muslim. Dalam Azam Abu Mahzura dalam riwayat Imam Muslim dan lain selain daripada Bukhari dan Muslim. Hadis inilah dalil bagi Imam Syafi'i mengenai kalimah azan dan kalimah iqamat. Nabi mengajar Sayyidina Abu Mahzurah sunnah azan. Hadis yang 645-5. Wa anhu qala qultu ya Rasulullah allimni sunnatal azan. Qala famasaha muqaddam ar-ra'si. Qala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarfa'u biha sautak thumma taqula ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah takhfidu biha sautak thumma tarfa'u sautaka bisyahadati ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah fa in kanat salatu subhi qulta as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum Allahu akbar la ilaha illallah. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Mahzurah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sunnah azan, sunat azan. Perawi berkata, baginda menyapu bahagian kepalanya dan berkata, kamu sebutlah kalimah azan tadi sebagaimana yang disebutnya sebanyak 19 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Penerangan. Sunat melaungkan azan dengan dihabiskan nafas pada setiap kalimah dengan tanpa retak. Ni cara dia ni. Sunat melaungkan azan dengan cara dihabiskan nafas pada setiap kalimah dengan tanpa rentak. Hayya 'alas salah. Tak ada rentak. Hayya 'alas salah. Ada rentak, tak boleh. Pelajar hendaklah belajar cara azan ini
Maulana Ashraf Ali Tanwi sangat marah apabila mendengar azan dilaungkan bersama rentak. Famasaha muqaddaman ra'si. Ada dua marja' dhamir hu tu, ra'si tu, hu tu, sama ada kembali kepada Sayyidina Abu Mahzurah atau kembali kepada Nabi sendiri. Perawi menceritakan hadis ini kerana ingin memberitahu beliau masih ingat kenangan manis bersama orang tercinta, sehingga sekecil-kecil perkara pun masih diingati. Benda-benda kecil pun dia ingat, benda-benda kecil pun masih diingati. Jika kita mengambil marja' yang kedua iaitu Abu Mahzurah, maka memberi makna Nabi menyapu kepala beliau untuk menghasilkan keberkatan, memberi kesan kepada otak beliau supaya beliau boleh mengingati kalimah azan ini, dan sebagai memberi semangat keseronokan kepada beliau untuk berazan, juga tanda kasih sayang Nabi kepada beliau. Nabi gosok. Sayyidina Abu Mahzurah menjadi muazzin sehingga akhir hayat beliau di Mekah. Beliau juga telah menyimpan rambut yang telah disentuh oleh Nabi hingga ke akhir hayat dia, tak potong-potong rambut. Sayyidina Abu Mahzurah menjadi Nabi telah mengajar beliau kalimah azan satu persatu, tak kala sampai pada kalimah syahadatain secara qasdan. Baginda telah mengangkat suara ke baginda kerana hendak meninggikan kalimah tauhid di Mekah. So azan ni diajar kepada Abu Mahzurah oleh Nabi SAW sewaktu di Mekah. Taswib hanya untuk waktu fajar, dan perkataan taswib ni hanya pada waktu solat fajar sahaja. Hadis 646. Taswib hanya untuk solat fajar. Wa an Bilal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwibanna fi syai'in min as-salawati illa fi salatil fajr. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi Abu Israil ar-rawi laysa huwa bizalik al-qawi inda ahli al-hadis. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, janganlah kamu taswib pada azan kamu kecuali azan untuk solat subuh. Imam Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini. Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi berkata Abu Israil ialah perawi yang tidak kuat di sisi ahlul hadis. Maksud perkata pertama taswib ialah berkata as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Minan naum. Ini perkataan taswib. Atau maksud kedua ialah memanggil kali kedua untuk solat selepas azan. Hanya waktu fajar saja boleh dilakukan taswib kerana ramai orang masih tidur. Di Mekah dan Madinah masih lagi mengamalkan taswib mengikut makna kedua ini, iaitu azan 2 kali. Azan pertama 1 jam sebelum waktu subuh. Taswib ni maksudnya azan 2 kali. Hanya boleh dilakukan pada azan subuh saja, dan perkara ini dilakukan sampai sekarang di Mekah dan di Madinah, iaitu azan 2 kali. Sejam sebelum masuk subuh dah azan dah di Mekah dan di Madinah. Itu juga kita panggil dia taswib. Atau perkataan taswib yang makna pertama tadilah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Begitu. Itu keadaan taswib. InsyaAllah setakat itu dulu pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam esok. Malam esok agak lewat sedikit. Mungkin kita akan mulakan dalam jam 10 malam esok. So saya ada ceramah perdana sikit. Bukan, saya ada ceramah jemputan esok di tempat Haji Suhaimi kita, di masjid baru dia tu. Masya Allah. Saya kena pergi, mungkin saya balik lewat sikit. Pukul 10 lah kita mula untuk esok Jumaat malam tu. Mungkin Sabtu pagi kita ada kelas. Sabtu pagi saya akan beritahu ulang lagi malam esok. Sabtu pagi kita ada kelas. Kita ada kelas. Kita ada kelas Sabtu pagi.
Mungkin Sabtu malam kita tak ada. Kita buat Sabtu tu pagi, InsyaAllah. Kat mana Masjid Haji Suhaimi. Kat mana Masjid Haji Suhaimi ya? Masjid Haji Suhaimi. Join 2 kali lah ya. Mana Haji Suhaimi ni? Di mana Haji Suhaimi? Haji Suhaimi tak keluar. Saya pun tak tahu di mana masjid dia. Nanti Haji Suhaimi akan elankan masjid dia. Dah elan dah tu di dalam mana. Nanti Haji Suhaimi elankan. Saya pun tak ingat masjid tu. Nanti nak pergi esok baru saya tengok web, saya akan pergi. Kalau siapa-siapa nak jumpa saya di sana bolehlah. Tu Haji Suhaimi. Masjid Al-Imam Ghazali, Bandar Manjalara. Jemput sahabat hadir. So saya ada jemputan di situ, insyaAllah lah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah kita sambung lagi, insyaAllah. Ini insyaAllah pada perbahasan kita, insyaAllah. Jadi esok malam lewat sikit lah, kita akan mula dalam jam 10 malam lah kot. Cuma Sabtu pagi kita ada kelas. Sabtu pagi dalam 6.45 ke, kita ada kelas lah Sabtu pagi. InsyaAllah kita ada kelas Sabtu pagi. Bukan di Kepung Manjalara ni, mana tak tahulah. Nantilah Haji Suhaimi akan bagi link dia macam mana nak ke sana. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Melaka tak datang Ustaz. Melaka datang. Saya ada satu tempat tu di Masjid An-Nur tu di Melaka, tapi tak mula lagi lah. So Melaka pun saya ada buat daurah juga. Saya akan datang nanti, tapi masih lagi dalam PKP. Jadi PKP Majalara ni Kepung saya tak tahulah Bandar Majalara. Majalara ni Kepung lah. Saya tak tahu, nanti insyaAllah lah.